Kebangsaan Yang Berhormat Tuan Muhammad Azmir bin Azizan, Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri, merangkap Exco Pendidikan Negeri Perlis, dengan diiringi oleh Cikgu Naharuddin bin Osman, Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Barisan Timbalan-Timbalan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan Ketua-Ketua Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Perlis masuk ke dalam Dewan. Mohon hadirin untuk terus berdiri untuk menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Negeri Perlis. Majlis mengucapkan terima kasih. Semua hadirin dijemput duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam 09 Educators, salam Go Above and Beyond 2023. Yang berhormat Tuan Muhammad Azmir bin Azizan, Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri, merangkap Exco Pendidikan Negeri Perlis. Yang berusaha Cikgu Naharuddin bin Osman, Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Cikgu Ahmad Sabri bin Muhammad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Cikgu Hamidi bin Mat Saad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah, Cikgu Ayub bin Ahmad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran, Cikgu Cik Rasaidi bin Cik Yop, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid, pengarah-pengarah, ketua-ketua jabatan dan agensi jemputan,
ketua-ketua sektor Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, semua pengetua dan guru besar sekolah-sekolah Negeri Perlis, semua pegawai dan kaki tangan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Dari Guar Nangka hingga ke Santan, terus pula ke Kuala Perlis, harap hadirin beri perhatian. Mohon saya memulakan majlis. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, selamat datang ke Majlis Town Hall Pelan Strategik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis 2023-2025. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis yang diadakan pada pagi ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, anugerah dikecap si anak watan, mengangkat senjata bidaran suara, menadah tangan memohon keberkatan, mendapat restu hidup sejahtera. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Imtiaz bin Mustafa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal liqa' wa na'udzubika min syarri hadzal liqa'. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan bermunajat padamu, memohon keampunan buat diri, ibu bapa dan warga hadirin yang bertamu. Moga hidup ini sentiasa dinaungi inayah dan ridha selalu. Jadikanlah kami ya Allah hamba-Mu yang sentiasa bersyukur. Sesungguhnya kurniaan-Mu kepada kami tak dapat dihitung dan diukur. Allahumma ya qadiyal hajat, kami merafakkan kesyukuran atas nikmat dan inayah-Mu wahai Ilahi. Dapat kami berkumpul pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, sempena pelancaran plan strategik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis bagi tahun 2023 hingga 2025. Kami mohon agar Engkau permudahkan perjalanan majlis kami. Jadikanlah ia sebagai amal soleh yang diterima lagi diridai. Allahumma ya Allah ya Karim ya Wadud, sesungguhnya kami amat menghargai kesempurnaan nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami untuk mencapai tahap pengurusan berkualiti tinggi justru dengan kudrat dan iradah-Mu wahai Ilahi. Maka permudahkanlah segala urusan kerja kami. Kurniakanlah kepada kami kebijaksanaan dalam mengurus dan mentadbir organisasi ini, sehingga kami dapat mengekalkan mutu perhikmatan terbaik demi kesejahteraan agama, bangsa dan negara yang tercinta ini. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin, jika di sana terdapat kesulitan, Engkau rungkaikannya dengan penyelesaian. Jika di sana terdapat kekurangan, Engkau sempurnakannya menjadi kelebihan. Jika di sana terdapat persoalan, Engkau perkemaskannya dengan jawapan, agar majlis kami pada hari ini menjadi pemandu
ke arah proses kerja yang tepat dan berkualiti, menjadi penggerak, pemacu prestasi ke arah mutu kerja berprestasi tinggi. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana bihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Imtiaz bin Mustafa atas bacaan doa itu tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Pelan Perancangan Strategik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis 2023-2025 merupakan panduan hala tuju pendidikan di sekolah-sekolah Negeri Perlis sepanjang tempoh 3 tahun bermula dari tahun 2023 hingga 2025. Perjalanan menyiapkan naskah Pelan Strategik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis 2023-2025 bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Seluruh warga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis telah bersama-sama bergandingan bahu dalam menyumbang tenaga, idea dan masa untuk menyempurnakan naskah ini. Sesungguhnya tidak ternilai segala pengorbanan ini dengan wang ringgit dalam memastikan warga pasukan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis bersatu hati menuju destinasi yang sama. Oleh itu, sebagai penghargaan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam proses penyediaan naskah ini, marilah sama-sama kita hayati persembahan multimedia ini.
Terima kasih kepada pihak yang telah menyediakan persembahan multimedia yang sungguh memujakan itu tadi. Sidang hadirin sekalian, di bahagian belakang poster yang berada di tangan tuan-tuan dan puan-puan sekarang, terdapat beberapa kod QR yang boleh diakses dengan kamera telefon bimbit. Kod QR yang pertama adalah untuk mengesahkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dan akan digunakan untuk data SPL KPM. Kod QR yang kedua adalah untuk tuan-tuan dan puan-puan mengakses dan menyelami kandungan penuh Pelan Strategik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis 2023-2025. Kod QR yang ketiga adalah yang paling menarik. Sepanjang majlis ini berlangsung, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengajukan soalan pada kod QR yang ketiga ini. Kami amat mengalu-alukan soalan dari pihak tuan-tuan dan puan-puan tentang kandungan Pelan Strategik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis 2023-2025 agar tuan-tuan dan puan-puan mendapat kefahaman yang maksimum. Kod QR ini akan membawa anda ke aplikasi Padlet. Seterusnya, hanya klik pada kluster yang berkaitan dengan soalan anda dan type soalan tersebut. Jangan lupa untuk menekan butang Publish setelah anda selesai agar soalan anda sampai kepada pihak urus setia. Akhir sekali, kod QR keempat adalah untuk tuan-tuan dan puan-puan memberi maklum balas majlis bagi tujuan penambahbaikan di masa hadapan. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan agenda utama. Dengan ini, majlis menjemput dan mempersilakan Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Cikgu Naharuddin bin Osman, diiringi oleh barisan timbalan-timbalan pengarah pendidikan untuk naik ke pentas bagi sesi pembentangan intipati Pelan Strategik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis 2023-2025. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 09 Educators. Awak dia berdengung ya? Boleh adjust sikit tak? Kuat sangat dengung dia. Okey, yang berhormat Tuan Muhammad Azmi bin Azizan, Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Merangkap Exco Pendidikan Negeri Perlis. Jadi terima kasih kepada YB Muhammad Azmi kerana turut sama hadir pada hari ini. Seterusnya yang berusaha timbalan-timbalan pengarah JPM Perlis, ketua-ketua jabatan yang mewakili ketua-ketua jabatan seluruh negeri Perlis. Jadi terima kasih saya ucapkan kerana turut sama hadir dalam sesi town hall
Pelan Strategik Organisasi untuk JPM Perlis tahun 2022 hingga tahun 2025, 23 hingga 25. Tak lupa juga kepada tuan-tuan pengetua dan tuan-tuan guru besar serta juga pegawai-pegawai ya daripada JPM Perlis yang turut hadir dalam majlis kita pada hari ini. Jadi sampailah kepada pembentangan yang kita akan buat secara ringkas berkaitan dengan Pelan Strategik Organisasi JPM Perlis ini, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bersama-sama pada hari ini akan dapat menghayati apa yang sebenarnya terkandung di sebalik PSO ini. PSO ini dia merupakan dokumen yang akan membawa hala tuju JPM Perlis ya sehingga tahun 2025. Jadi yang akan meneraju PSO ini tak lain tak bukanlah, yang pertamanya dah tentu saya sendiri sebagai pengarah, yang keduanya adalah 14 sektor yang ada di JPM Perlis, dan yang ketiganya adalah klien kita iaitu pengetua dan guru besar sekolah, iaitu 104 sekolah di negeri Perlis. Jadi wajarlah sedikit sebanyak saya akan berkongsi dengan tuan-tuan apa yang sebenarnya yang kita hasratkan melalui PSO ini. Okey. Jadi yang pertamanya, kenapa dia keluar ni terus ya? Okey, yang pertamanya kita harus faham bahawa PSO yang kita buat kali ini dia bukanlah berpaksikan sektor. Walaupun kita ada 14 sektor tetapi kita cuma hanya ada 6 kluster. 6 kluster yang kita kombinasikan sektor-sektor ini berada dalam kluster-kluster yang tertentu. Bahkan mungkin juga ada sektor yang akan berada di 6 kluster ini. Okey, dan sudah tentulah kluster ini, kluster yang pertamanya adalah kluster akademik. Kerana seperti mana yang kita tahu, bila kita sebut pendidikan saja, dia akan berkaitan dengan pencapaian akademik sesebuah jabatan pendidikan negeri itu. Jadi ini adalah pendekatan yang kita telah laksanakan mungkin secara yang berlainan sedikit daripada PSO kita yang sebelum ini, iaitu dengan menggunakan pendekatan kluster. Jadi apabila menggunakan pendekatan kluster ini, maka satu perkara yang saya harapkan akan berlaku di dalam JPN itu sendiri adalah proses connecting the dots. Proses connecting the dots dalam membentuk satu winning team yang akan bekerja bersama-sama dalam satu spirit di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, ataupun yang kita korporatkannya sebagai 09 Educators. Yang keduanya, apa-apa pun yang kita hendak laksanakan melalui PSO ini, maka wajarlah kita melihat kepada data. Okey, saya mengharapkan adalah menjadi amalan kepada pegawai-pegawai di JPN ini dan juga pengetua dan guru besar, apa-apa sahaja mestilah berdasarkan daripada data ataupun yang sekarang ni kita selalu gunakan, iaitu big data. Kita tidak lagi boleh nak buat sesuatu berdasarkan agak-agak. Kalau orang nak masak, bolehlah agak-agak. Secubit garam baby. Sikit-sikit, sikit lada sikit ni. Tetapi dalam kita nak buat perancangan untuk JPM Perlis ni, kita mestilah melihat kepada data. Dan data ni, alhamdulillah saya lihat kebanyakan sektor di JPN ni sudah mempunyai dashboard. Jadi sebenarnya dashboard ini boleh diakses oleh kebanyakan daripada kita, dan saya mengharapkan apa-apa saja program, wajarlah kita melihat kepada data yang ada, dan daripada situlah maka proses ini akan dapat kita laksanakan dengan lebih berimpak tinggi. Jadi ini adalah analisa perkara yang sepatutnya kita lakukan dalam pelan strategik ini. Seterusnya adalah fokus. Apabila kita telah menganalisa data, maka kita akan mendapat fokus, iaitu apakah dia isu-isu besar yang wajar kita tangani dahulu, dan apakah dia juga mungkin isu-isu kecil
yang kalau kita tak tangani maka ianya akan menjadi isu yang besar. Jadi saya dalam PSO ini saya lebih melihat kepada prevention. Ya, apa sahaja tindakan-tindakan dalam pelan taktikal dan sebagainya ianya berbentuk prevention. Sebagai contohnya, murid cicir. Kita tidak mahu nak selesai masalah apabila murid itu telah cicir. Sebab bila murid telah cicir, dia sangat sukar nak selesaikan masalah itu sebab dia telah keluar pun daripada sistem persekolahan. Tetapi yang pentingnya, data yang kita nak lihat ini adalah data yang kita lihat potensi murid untuk cicir. Kita dah melihat kepada perkara itu dan intervention itu, maka kita boleh laksanakan sebelum berlakunya keciciran seseorang murid. Okey, jadi inilah yang saya maksudkan kepada fokus. Ya. Kita melihat kepada isu-isu besar dan juga tidak melupakan isu-isu kecil yang mungkin akan menjadi isu besar kalau kita tak dapat tangani di peringkat prevention. Okey, seterusnya kita juga melihat kepada isi kandungan. Ya, isi kandungan apakah dia yang kita nak bawa masuk ke dalam sesuatu program. Saya berharap ya, agar kita di JPN ini untuk konten ini ataupun isi kandungan ini kita tidak lagi melaksanakan copy and paste. Ya, bahkan saya tahu ya, di kebanyakan sekolah-sekolah apabila kita pergi tengok pelan strategik organisasi, kebanyakannya adalah menggunakan konsep copy and paste. Jadi PSO ini tidak dihayati dengan sepenuhnya oleh warga sekolah kerana dia tidak melibatkan satu proses untuk kita menghasilkan PSO itu. Jadi untuk ini ya, kita berharap agar konten yang kita buat ni adalah konten yang kita fikirkan bersama, konten yang telah melalui proses-proses penelitian supaya program yang akan JPN hasilkan ini adalah program yang menjurus ke arah prevention masalah-masalah ataupun isu-isu yang mungkin bakal timbul dalam masa setahun dua ini. Ya. Okey, seterusnya adalah pendekatan. Pendekatan ni adalah penting kerana kalau dalam bidang pendidikan ini dia melibatkan aspek pedagogi, iaitu cara penyampaian. Jadi cara penyampaian kita sekarang sudah tentulah jauh berbeza apabila sistem pendidikan kita sudah berubah, iaitu daripada darjah 1 ataupun daripada tadika sehingga ke tingkatan 3 dianya menggunakan kaedah growth oriented, dan apabila pelajar masuk ke dalam tingkatan 4 barulah kita menggunakan kaedah exam oriented. Jadi sudah tentu ada perbezaan dalam cara penyampaiannya. Tadi saya singgah sebentar ke SK Gua Nangka, ya, saya bercakap tentang bagaimana cikgu-cikgu perlu membawa satu konsep baru khususnya kepada sekolah-sekolah rendah, iaitu My School, My Playground, yang mana perkara yang penting yang kita kena lihat adalah membawa kegembiraan, keseronokan kepada pelajar-pelajar kita. Kalau saya tanya pelajar, hari ini kamu nak kekal di sekolah ke ataupun kamu nak pergi berkelah di Bukit Ayak? Saya rasa hampir 98% pelajar akan angkat tangan nak pergi Bukit Ayak. Sebab pergi Bukit Ayak tu seronok. Duduk di sekolah tak seronok. Jadi cabarannya sekarang ni adalah bagaimana nak membawa Bukit Ayak tu ke sekolah. Kan? Supaya bila kita tanya hari ni siapa yang nak pergi sekolah, siapa nak pergi Bukit Ayak, kita harapkan jawapannya berbeza. 98% akan memilih untuk tinggal di sekolah kerana sekolah adalah tempat yang menyeronokkan bagi pelajar-pelajar ni. Dan ini sangat berkaitan lah dengan approach, cara penyampaian kita, berkaitan juga dengan isi kandungan kita. Dan saya selalu bercakap kepada cikgu-cikgu, kita perlu melalui proses redesign. Mereka bentuk sekolah ni tak ada masalah, tetapi jamuan kelas itu hendaklah dilaksanakan dengan melibatkan para pelajar. Ajar para pelajar ini bagaimana hendak bermesyuarat tentang jamuan kelas itu. Siapa pengerusinya, apa agendanya, bagaimanakah setiausaha nak buat catatan dan sebagainya. Bincang apakah menu dan sebagainya.
dan kemudian dilaksanakan oleh para pelajar dengan menggunakan konsep kemahiran kalis masa depan, iaitu yang paling utama sekali adalah menguruskan acara ataupun event organizer. Okey, jadi inilah pada saya proses pembelajaran. Tetapi kalau jamuan kelas ini semuanya diuruskan oleh cikgu yang bawa bihun, cikgu yang menetapkan jemputan dan sebagainya tanpa memberi ruang kepada para pelajar, maka saya melihat perkara ini tidak memberikan impak yang besar kepada para pelajar kita. Ya, jadi itulah harapan kita supaya apa-apa yang kita laksanakan ianya akan membawa impak yang baik kepada pelajar khususnya. Seterusnya adalah perkara apresiasi. Kita sebenarnya dalam bidang pendidikan ni kita berhadapan dengan manusia. Ya, manusia ini ada hati. Kalau Ustaz Nazim dia tak sebut hati, dia sebut qalbu. Kan? Ada qalbu kita. Sebenarnya sedegil mana pun manusia, sekeras mana pun hati dia, ataupun sejauh mana pun dia menentang apa yang kita laksanakan, tapi saya percaya dengan konsep appreciation ini. Kalau kita dapat memberikan apresiasi kepada dia, kita dapat memujuk dia dan sebagainya, insya-Allah mereka ini akan bekerja dengan kita sebagai satu pasukan. Memang saya tidak nafikan dalam bidang pendidikan ini ada juga yang kita katakan tahap kerja mereka berada di tahap yang rendah, berada di dalam comfort zone yang terlalu tinggi. Tapi saya percaya dengan konsep memberikan penghargaan ini, insya-Allah kita akan berjaya membawa kawan-kawan kita yang di dalam comfort zone ini untuk bersama-sama kita dalam memperjuangkan bidang pendidikan. Ya. Okey, seterusnya adalah kreativiti. Pendidikan memerlukan kreativiti. Ada orang kata saya bukan orang yang kreatif. Saya tidak dilahirkan sebagai orang yang kreatif. Sebenarnya cikgu-cikgu lah khususnya yang bersama-sama saya dalam majlis ni, kreativiti ni kita boleh cari. Ya. Kreativiti ni dia berada daripada pembacaan kita. Kreativiti ni dia berada daripada pengalaman kita terlibat dalam pelbagai-bagai program, dan kreativiti ini juga dia boleh terhasil daripada role model yang kita boleh ambil contohnya dan sebagainya. Sebenarnya inilah dia keperluan dalam pendidikan sekarang. Khususnya nak melaksanakan redesign yang saya cakapkan. Kalau cikgu-cikgu tak ada kreativiti, maka saya yakin kita tak dapat nak melaksanakan aspek redesign ini. Mereka bentuk semula ini. Jadi kreativiti ini kita boleh buat dalam professional learning community kita, berkongsi idea dan sebagainya, membuat benchmark ke sekolah-sekolah yang baik, ke kaedah pengurusannya. Jadi ini semua adalah bidang kreativiti yang kita boleh dapat, walaupun kita katakan kita ni bukan seorang yang kreatif, kerana bidang pendidikan menuntut kita untuk menjadi kreatif. Ya, contohnya, kalau kita tak kreatif, saya percaya Ustaz Sabri dia takkan buat town hall ni. Siap buku, siaplah. Okey, tetapi bila kita jadi kreatif, kita merasakan kita perlu berkongsi apakah arah tujuan kita dalam PSO ni, maka wujudlah town hall ini untuk pada masa yang sama kita juga nak bekerjasama dengan Exco Pendidikan, kita juga nak bekerjasama dengan jabatan-jabatan yang kita jemput dan sebagainya, supaya pihak jabatan ini juga faham tentang hala tuju bidang pendidikan di negeri Perlis ini. Ya, itu kreativiti. Okey, seterusnya kreativiti ini juga takkan dapat kita laksanakan tanpa keberanian. Memang saya akui pendidikan ini dikawal, disentraliskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang terletak di Putrajaya. Kita mungkin berlainan dengan Indonesia. Indonesia dia mengikut provinsi dia. Setiap provinsi dikawal oleh satu organisasi pendidikan. Dia tidak dikawal secara centralized, tapi kita centralized. Dan bila centralized ini, satu-satu perkara yang diturunkan dia adalah untuk kesemua. Mungkin juga perkara yang diturunkan itu sesuai untuk sekolah A, tetapi banyak perkara yang diturunkan tidak sesuai dengan kita.
maka di sinilah kita memerlukan bukan banyak cikgu-cikgu, sedikit keberanian untuk kita menjadi fleksibel kepada peraturan-peraturan ataupun tentang pekeliling-pekeliling yang diturunkan kepada kita. Macam saya selalu cakap, apabila kita nak jadi fleksibel, ambillah lumrah kita membengkokkan pembaris plastik. Ya, jangan kita bengkokkan sehingga pembaris itu patah, ataupun jangan kita bengkokkan sehingga apabila kita melepaskan pembaris itu dia membidas kembali muka kita. Jadi bengkokkanlah dengan cara yang paling selamat. Tapi saya percaya cikgu-cikgu, kita mesti ada keberanian ini dalam bidang pendidikan. Kalau kita hanya menurut sahaja apa yang dibekalkan kepada kita, mungkin perkara itu tidak sesuai dengan keperluan sekolah kita. Tetapi hati-hatilah di sini, jangan terlalu berani cikgu. Berani sikit-sikit je boleh untuk kita merubah akan flexibility dalam beberapa perkara ini. Ya, okey, itu yang saya sebut sebagai courage. Perkara yang ke-10. Okey, perkara yang ke-10 adalah setiap sekolah pada saya wajar mempunyai niche area ataupun bidang kebitaraan masing-masing. Kalau kita sebut sekolah derma, apa yang akan muncul di minda kita? Akan muncul di minda kita, sekolah derma ni ada brass band. Ya, ada brass band yang sering membuat pertunjukan-pertunjukan. Kalau kita sebut sesuatu sekolah, pasti kita nak ada satu bidang kebitaraan di sekolah-sekolah ini. Dan itulah yang saya mohon dan saya harap ya, semua guru besar dan pengetua memastikanlah di sekolah kita ada bidang kebitaraan. Ada juga yang mempunyai lebih daripada satu bidang kebitaraan. Dan ini sebenarnya adalah pada saya cukup bagus kerana ianya akan ada kaitan dengan perkara 11 ini, iaitu mass participation. Apa yang berlaku dalam bidang pendidikan yang saya lihat, ya, apabila kita nak mencari pelajar untuk mewakili sekolah, mewakili dalam apa-apa jua bidang pertandingan dan sebagainya, maka selalunya pelajar di kelas hadapan yang akan terpilih. Sudah tentulah kita nak pilih pelajar di kelas hadapan. Sebab apa? Kalau saya jadi cikgu pun mudah untuk kita latih pelajar di kelas hadapan. Dan juga mungkin kelas hadapan ini, kalau dia balik daripada sekolah pun, dia akan mendapat support daripada ibu bapa dia. Ya, mendapat support daripada ibu bapa dia untuk membantu dia. Tetapi harus kita ingat tuan-tuan, bahawa di sekolah kita masih lagi ada pelajar-pelajar yang duduk di kelas nombor 3, nombor 4, nombor 5. Apakah yang akan berlaku kepada pelajar-pelajar ini kalau mereka ini tak diberikan peluang? Maka aspek keadilan itu seharusnya kita lihat dan kita kaji. That's why lah saya membawa pendekatan mass participation ini. Pelajar-pelajar di kelas nombor 4, nombor 5 ini, mungkin mereka ini tidak mampu untuk mewakili sekolah. Tetapi wajar tuan-tuan sebagai pengetua dan guru besar dan JPN melaksanakan ya, juga program-program yang berbentuk pertandingan antara kelas, pertandingan antara rumah yang boleh memberi peluang kepada para pelajar ini untuk juga mengambil bahagian. Jadi janganlah kita hanya melihat kepada pelajar kelas nombor 1, tetapi lihat jugalah kalau kelas ada di sekolah kita kelas nombor 3, nombor 4 dan nombor 5 ini. Ya, ini yang saya maksudkan dengan mass participation. Okey, seterusnya saya juga dalam PSO ini meletakkan satu proses, iaitu simplicity of process. Mempermudahkan apa-apa sahaja yang hendak dilaksanakan oleh cikgu-cikgu kita. Saya hendak mengurangkan proses red tape ya, di kalangan cikgu-cikgu kita ni, supaya apa yang mereka hendak lakukan, kita berikan dia support yang baik, tidak menyusahkan dia. Antara bendanya adalah setiap perkara mesti nak minta kertas kerja. Dan kertas kerja ni pula penuh dengan penulisan macam bentuk karangan. Kan? Sebenarnya bila kita hantar, kita sebenarnya tak baca pun. Sebab tak larat nak baca. Jadi apa yang kita cuba buat di JPN ni adalah kita memudahkan proses tersebut, yang mana kita mula memperkenalkan one page project paper
dan ada juga yang kita perkenalkan 10 pages project paper yang hanya berbentuk infografik dan sebagainya, supaya orang yang nak buat juga senang, dia juga boleh mengeluarkan kreativiti dia ke tahap maksimum, dan orang yang nak baca juga mudah faham apa yang mereka nak fahamkan daripada kertas kerja itu. Selalunya kertas kerja ni kita nak tengok bahagian bajet ya. Kan, kalau bajet tu kita boleh bagi, kita lulus lah. Kalau kita tak boleh bagi bajet tu, maka kita KIV lah dulu bajet tu. Yang depan-depan tu bukan kita nak baca sangat pun. Jadi inilah dia proses, simplicity of process yang kita cuba amalkan. Okey, dan akhir sekali adalah apa-apa sahaja yang kita buat seharusnya mempunyai pulling factor. Faktor daya tarikan ya, untuk orang hadir, untuk orang mengambil bahagian. Sama juga apa yang saya selalu katakan kepada pegawai-pegawai di JPN. Tuan-tuan sekarang pergi ke sekolah bukannya tuan-tuan sebagai inspektorat. Tuan-tuan bukannya pergi sekolah sebagai orang yang nak mencari kesalahan. Tetapi tuan-tuan pergi ke sekolah adalah sebagai salesman, salesperson. Tuan-tuan seharusnya ada produk yang hendak ditawarkan kepada sekolah. Dan kalau sekolah ingin menerima produk tersebut, maka tuan-tuan harus membimbing mereka bagaimanakah untuk menggunakan produk tersebut. Jadi itulah peranan pegawai-pegawai, itulah peranan person in charge yang pergi ke sekolah. Bukannya pergi ke sekolah mencari salah sekolah. Kan, kita seharusnya ada produk, dan alhamdulillah banyak produk-produk yang telah kita mula tawarkan kepada sekolah-sekolah, dan kita harap pegawai-pegawai kita ini dapatlah melahirkan satu pulling factor untuk sekolah-sekolah ini mengambil produk-produk yang ada pada kita. Jadi itulah dia tuan-tuan, 13 elemen yang terkandung di sebalik PSO ini. Ya, jadi saya harap tuan-tuan semua telah faham ya, kerana semua perkara ini terletak di dalam 09 taksonomi yang telah kita guna pakai sejak 2 tahun yang lepas. Kalau yang itu tuan-tuan tak faham lagi, maka lebih susahlah nak memahami pelan strategi organisasi yang akan kita laksanakan ini. Okey, jadi habis tentang perkara ini. So saya nak bergerak pula kepada 6 kluster yang saya akan terangkan dalam PSO kita ni. Okey, ada 6 kluster yang saya nak explainkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang pertamanya adalah kecemerlangan akademik. Okey. Saya bila sebut kecemerlangan akademik ni, saya selalu bagi analogi pasukan bola sepak Harimau Melaya yang diterajui oleh Football Association of Malaysia, FAM. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, FAM ni adalah satu persatuan sukan yang terbaik dalam Malaysia. Bahkan FAM ni juga antara yang terbaik dalam negara ASEAN dari sudut pembangunan sukan bola sepak. Kalau kita tengok sukan bola sepak, hampir setiap peringkat umur ada projek pembangunannya. Dan hampir di setiap daerah ada projek pembangunan bola sepaknya. Ya, tetapi akhirnya tuan-tuan, orang menilai FAM ataupun Football Association Malaysia ni atas apa? Atas kejayaan dia buat projek pembangunan ke? Atas bilangan jurulatih yang dia keluarkan ke? Atas kualiti jurulatih dia ke? Atas bilangan pusat pembangunan bola sepak dia ke? Tidak, tuan-tuan. Orang melihat kepada kejayaan pasukan Harimau Melaya. Kalau dia boleh menang dengan Vietnam, orang akan lihat dia sebagai satu persatuan yang berjaya. Tetapi kalau dia kalah dengan Timor Leste, orang akan melihat dia sebagai satu persatuan yang ni lah, yang fail lah, yang gagal lah. Begitu juga kita. Ya, apa-apa pun kita ni dilihat, ya, sukan baik ke apa ke, akhirnya dilihat kepada pencapaian peperiksaan SPM. Di manakah kedudukan negeri kita? Jadi bukan saya kata yang lain-lain ni tak penting, tetapi yang lain-lain ni adalah ekosistem kepada pembangunan kecemerlangan akademik untuk JPM Perlis. Jadi sebab itulah
untuk kluster yang pertama ni kita meletakkan kecemerlangan akademik. Tetapi di dalam kluster ini sebenarnya saya rasa hampir ke semua 14 sektor itu terlibat. Kalau tandas di sekolah teruk, budak nak masuk tandas pun tak boleh. Budak tahan dia punya nature call dia. Macam mana dia nak belajar dengan baik? Sudah tentu pencapaian akademik kita takkan jadi baik. Jadi bermaksudnya sektor infrastruktur dan perolehan main peranan di sini. Kan kalau talian internet slow, kan macam mana kita nak online, kita nak buat platform online. Jadi pentingnya sektor ICT di sini. Jadi itulah yang saya katakan, yang pertamanya kecemerlangan akademik ini adalah yang pertama ada kecemerlangan dalam pencapaian dan pentaksiran dan perkembangan holistik pelajar. Jadi kita letakkan juga di situ holistik sebab sekarang ni dia adalah tahap penguasaan. Jadi tahap penguasaan ni tuan-tuan, saya nak bagi analogi sedikit. Contohnya, ada seorang pelajar kita nama Saiful. Bila bincang, cikgu-cikgu bincang apa semua, dia dapat TP 4. Tahap penguasaan 4. Jadi kena faham lah. Tahap penguasaan yang rendah ni 1 lah. Yang tinggi sekali 6. Dia dapat tahap penguasaan 4. Tiba-tiba jurulatih bola sepak dia kata, cikgu-cikgu semua, Saiful ni walaupun dalam kelas dia hanya TP 4, penyertaan dia hanya TP 4, dia bukan role model, dia bukanlah pelajar yang hebat. Tetapi untuk pengetahuan semua, Saiful ni adalah ketua pasukan bola sepak sekolah kita. Dia adalah ketua pasukan yang hebat. Apabila kawan-kawan dia kalah, dialah yang memberi semangat kepada kawan-kawan dia supaya main betul-betul dan akhirnya kita jadi johan daerah. Saiful juga menjadi contoh kepada kawan-kawan sepasukan dalam pasukan bola sepak dia. Jadi saya nak tanya di sini, adakah kita boleh bawa naik TP Saiful ini daripada TP 4 tadi kepada TP 5? Boleh ke tak boleh? Ada yang kata yang itu di luar bilik darjah. Yang ini kita buat pentaksiran bilik darjah PBD. Jangan salah faham cikgu-cikgu. Jawapannya adalah boleh. Kita boleh naikkan TP Saiful ini daripada TP 4 kepada TP 5 kerana contoh teladan yang dia tunjukkan sebagai kapten bola sepak. Jadi itulah yang kita namakan sebagai perkembangan holistik pelajar. Kita tidak lihat di dalam bilik darjah semata-mata. Kita juga lihat di luar bilik darjah juga. Itu keistimewaannya. Tetapi adakah kita betul-betul faham yang pelajar ini boleh mendapat keistimewaan ini? Jadi saya harap ini peranan tuan-tuan dan perempuan lah. Sebab tu dalam pelan strategik ini, bila pencapaian akademik ini, kita juga melihat kepada pencapaian holistik yang lain. Yang keduanya adalah kualiti kemenjadian murid. Ya. Yang kedua, kualiti kemenjadian murid. Okey, saya diperoleh ni, kualiti kemenjadian murid ni, toke dia, Cikgu Cik Resaidi, Timbalan SPMU. Senang ya. Pada saya, kemenjadian ni adalah yang pertama sekali menguasai 6 kemahiran kalis masa hadapan. Sebab, kenapa budak-budak ni berada di sekolah? Dia bukan nak PAS periksa, dia bukan nak PAS 8A, 9A. Itu sampingannya bagi saya. Tetapi yang pentingnya, mereka ini boleh survive dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Jadi untuk tujuan ini, kita telah menetapkan bahawa 6 kemahiran kalis masa depan yang perlu dibawa dan dipersembahkan kepada pelajar-pelajar ini oleh sekolah adalah ICT, IoT, entrepreneurship, agriculture, communication dan akhir sekali adalah event management. Kalau ada 6 ini, insya-Allah kita percaya pelajar ini akan boleh survive di masa hadapan dia. Dan kita juga menetapkan bahawa ada 4 self yang perlu pelajar-pelajar ini kuasai, iaitu self-belief, self-confidence, self-esteem dan juga self-motivation. InsyaAllah kalau perkara ini boleh dilaksanakan, ya, saya percayalah bilangan rakyat Perlis yang akan menerima zakat daripada Maib ini
akan berkurangan dalam masa 5 ke 10 tahun akan datang. Tetapi kalau perkara ini, okey, terima kasih. Kalau perkara ini kita tak dapat buat, maka pening kepala lah Ustaz Nazim, sebab bilangan yang nak menerima zakat itu adalah lebih tinggi mungkin daripada yang ada sekarang. Itu saja formula dia. Kalau Ustaz Nazim nak tanya saya, dalam masa 5 tahun, lagi ramai orang nak terima zakat ke, lagi kurang orang nak terima zakat? Sebenarnya dia sangat bergantung kepada pelajar-pelajar yang ada di sekolah pada masa sekarang. Okey, seterusnya adalah kualiti sekolah. Jadi apabila nak menjadi kemudian murid, nak membawa kecemerlangan akademik, maka kualiti sekolah itu adalah penting. Kualiti sekolah ni saya lebih nak melihat kepada kualiti guru. Kerana guru ni dia akan berada dalam perkhidmatan mungkin 30 tahun, ya, mungkin 40 tahun. Ya, tetapi pelajar ni dia silih berganti. Cikgu-cikgu bayangkan ataupun tuan-tuan bayangkan kalau cikgu ini masuk, kalau saya bagi skala 1 sampai 10, dia masuk dengan skala 5 dan dia kekal dalam sistem pendidikan itu dengan skala 5, apa yang akan berlaku kepada generasi kita ini? Maksudnya cikgu ini akan gagal untuk menyampaikan, kerana cikgu perlu meningkatkan kompetensi, cikgu perlu meningkatkan kemahiran, cikgu perlu meningkatkan pengalaman, kerana bidang pendidikan ini adalah bidang yang begitu cepat sekali berubah. Ya, cepat sekali memerlukan transformasi. Jadi kalau cikgu-cikgu tak berubah, maka kualiti pendidikan kita juga akan kekal hanya pada masa yang sama dan agak sukar untuk generasi kita ini bersaing di masa-masa yang akan datang. Jadi di sinilah yang saya letakkan kualiti guru dan juga kepimpinan sekolah. Okey, kepimpinan sekolah ini sudah pastilah penting. Ya, kerana itu sekarang nak jadi pengetua, guru besar kena ada NPQEL. Kan, kalau tak ada tu tak boleh jadi. Tetapi NPQEL ni adalah satu latihan. Tetapi yang penting sekali pada saya untuk pemimpin sekolah ni adalah attitude, sikap kita, bertanggungjawab kita. Kita bukan saja bekerja berdasarkan JD, tapi juga bekerja mengikut tanggungjawab yang sedia ada. Seterusnya, kluster keempat adalah kluster infrastruktur. Ini juga pentinglah, ya. Sebab kita tak maulah dengar sekolah-sekolah kita ini itu tak menyala, ini bocor, itu bocor dan sebagainya. Jadi insya-Allah walaupun bajet yang diturunkan itu semakin berkurangan setiap tahun, tetapi insya-Allah kita akan cuba membahagi-bahagikan peruntukan ini, dan alhamdulillah baru-baru ini pun kita dah cabut undi untuk 30 projek penyelenggaraan yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat di sekolah masing-masing. Jadi ini adalah juga perkara yang kita ambil berat lah. Dan untuk YB Exco, alhamdulillah di Perlis ni rasa saya kita tak ada sekolah daif. Sekolah kita semuanya boleh dihubungi oleh jalan raya, semuanya ada elektrik, semuanya ada telefon, internet, semuanya ada ayak. Kan? Sekolah yang saya rasa paling teruk nak pi lah, yang mungkin jalan dia agak berbahaya, sekolah Titi Tok Bandar. Kona kanan jatuh sungai, kona kiri pun jatuh sungai. Yang lain-lain tak ada masalah. Jalan semua besar-besar nak masuk ke sekolah. Okay, ada 2-3 sekolah ialah yang jalan kecil-kecil, tapi jalan tar. Jadi alhamdulillah kemudahannya memang antara yang terbaik. Okay, seterusnya kita bercakap tentang aspek pendigitalan. Okay, alhamdulillah dalam masa yang terdekat ini saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lah. Mak Ibs ni memang bukan saja dia tolong orang rumah kena ribut, rumah tercabur bumbung, tetapi dalam bidang pendidikan ni memang Mak Ibs ni sangat dekat di hati lah untuk cikgu-cikgu kita, sekolah-sekolah kita, ibu bapa berikan tepukan yang gemuruh lah, dan juga yang lain-lain juga. Jadi alhamdulillah kita telah menubuhkan Faizuddin Center of Educational Excellence di bawah Mak Ibs juga. Dan alhamdulillah dalam masa yang terdekat kita akan sign agreement bersama-sama dengan SnapEd untuk membawa bidang digital kepada pendidikan negeri Perlis. Jadi selepas ini tuan-tuan, kita boleh kesan cikgu mana yang culas,
daripada apa yang dia buat dalam latihan-latihan yang diberikan oleh SnapAd. Kita boleh kesan budak mana yang culas, budak mana yang tak hadir sekolah banyak, bukan sahaja untuk kita intervensikan di sekolah, tetapi juga kita boleh sampaikan maklumat ini untuk diintervensikan di pihak jawatankuasa masjid. Sebab maklumat ini kita boleh sampaikan kepada jawatankuasa masjid, jadi Tok Imam tu akan tengoklah, oh ni anak Ramli ni, sebulan ni 10 hari dah tak pergi sekolah. Jadi kita harap Tok Imam Masjid Karyah itu akan dapatlah pergi jumpa dengan Pak Cik Ramli ni, pergi cerita kat dia, anak dia dah 10 hari dah tak main sekolah. Di samping kita boleh tengok cikgu-cikgu mana yang tak banyak bagi latihan kepada budak, markah yang budak dapat itu tak setimpal dengan apa yang sepatutnya dia dapat dan sebagainya. Jadi itu adalah yang sebaliknya, di samping kita mendigitalizekan kerja-kerja rumah, kita memberikan token-token kepada pelajar yang mendapat pencapaian dan sebagainya. Okey, dan akhir sekali adalah apa-apa juga yang kita laksanakan di JPN ini, kita tak boleh lari daripada kluster tadbir uruslah di bawah KPP pentadbiran. Jadi tentang gaji cikgu, tentang klaim cikgu dan sebagainya, ini adalah kebajikan-kebajikan yang perlu kita jaga. Jadi kalau kita spoil di situ, kita tak menjaga kebajikan cikgu-cikgu ini dalam perkhidmatan dia, naik pangkat bila tiba masa naik pangkat. Bahkan saya rasa cikgu-cikgu lah kumpulan yang paling bertuah kali, kerana cikgu-cikgu pakai time base. Selalunya cemerlang ke tak cemerlang ke, dia akan naik pangkat juga, walaupun sebenarnya kita boleh nak tahan daripada cikgu naik pangkat. Tetapi itulah bermaksudnya kalau cikgu buat buku rekod mengajar, kalau cikgu mengajar dan sebagainya, maka selalunya kita akan luluskan saja ke naik pangkat itu. Dan sangat mudahlah untuk cikgu-cikgu naik pangkat dengan menggunakan time base. Jadi ini adalah faktor-faktor kebajikan yang rasanya kita masuk dalam kluster 6 ini untuk memastikan kebajikan guru-guru kita ini sentiasa terjaga. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Okey, apa yang saya katakan, sebanyak 6 kluster, ada 23 inisiatif, 12 objektif dan 33 KPI. Dan di sini, inilah dia tuan-tuan, saya punya timbalan pengarah dan juga ketua penolong pengarah yang akan membantu kami di JPN ini memastikan pelan strategi organisasi ini akan dapat dilaksanakan seperti mana yang dirancangkan. Jadi alhamdulillah nampak semua masih bertenaga, muda-muda lagi. Okey, dan saya berharapkan inilah winning team yang akan kita bekerja bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, khususnya pengetua dan guru besar, dalam kita membawa hala tuju pelan strategik organisasi kita. Okey, jadi rasanya dah menghampiri lah kot. Ada lagi tak? Habis tak? Habis? Okey. So itu sajalah tuan-tuan yang saya nak bersama-sama tuan-tuan dalam sesi town hall ini. Jadi minta maaf kalau apa yang saya cakap ni mungkin ada yang terasa dan sebagainya, tapi itulah dia kebenarannya. Dalam pendidikan ni tuan-tuan, kita tak boleh sapu sampah masuk bawah tikar, masuk bawah kapet. Kalau kita nak sapu sampah, kita kena sapu biar bersihkan betul-betul. Kalau kita duk simpan, hanya nak tunjuk ke orang saja rumah kita bersih, sedangkan di bawah kapet ni banyak sampah, maka ianya takkan memberikan impak yang baik kepada bidang pendidikan di negeri Perlis ini khususnya. Jadi terima kasih kepada semua, terima kasih kepada ketua-ketua jabatan yang hadir kerana mendengar apa yang ingin kami sampaikan. Terima kasih kepada PGB, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan pegawai daripada JPN. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Cikgu Naharuddin bin Osman, atas pembentangan yang sungguh membakar semangat itu tadi.
Semoga hadirin hadirat mendapat manfaat. Sambutlah seruan Tuan Pengarah, terutama kepada pengetua dan guru-guru besar yang bakal memimpin anak-anak di sekolah ke arah kejayaan yang holistik dan menyeluruh. Seterusnya, ingin sekali saya memperkenalkan barisan kepimpinan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Jabatan Pendidikan Negeri Perlis diketuai oleh Tuan Pengarah Cikgu Naharuddin bin Osman, Cikgu Ayub bin Ahmad, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran, Cikgu Ahmad Sabri bin Muhammad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Cikgu Cik Rasaidi bin Cik Yub, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid, Cikgu Hamidi bin Mat Saad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah. Seterusnya, Ketua Penolong Pengarah di sektor-sektor Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Puan Sharifah Azatul Ima Said Aziz, Encik Muhammad Sofyan Hidayah bin Abdul Rahman, Encik Syaiful Rizal bin Muhammad Sukri, Encik Nordin bin Darus, Encik Latif bin Badri, Puan Yanti binti Muhammad Yusof, Encik Mat Zailani bin Mat Shah, Encik Saad bin Harun, dan Puan Maslina binti Azmin. Susun nyiru di atas dahan, duduk menampi di pinggir kolam. Andai keliru, usahlah disimpan, biar yang rumit menjadi paham. Sia-sialah pelan perancangan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis 2023 ini jika pihak kami membiarkan persoalan di fikiran tuan-tuan dan puan-puan tanpa jawapan. Majlis sekali lagi menjemput hadirin dan hadirat untuk tampil melontarkan soalan di dalam aplikasi Padlet bagi yang belum berbuat demikian. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mengemukakan soalan secara lisan, boleh juga tampil ke hadapan bersama dengan mikrofon yang telah disediakan. Melalui aplikasi Padlet, terdapat beberapa soalan yang telah dikemukakan oleh puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan. Pihak kami akan membacakan beberapa soalan yang akan dijawab oleh Barisan Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Perlis. Majlis memberi masa beberapa minit bagi hadirin hadirat yang belum mengemukakan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Saya Cik Syafiq bin Hussein, Ketua Jabatan Kejuruteraan Literate Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Saya ingin menanyakan beberapa isu.
isu yang sekarang ni melanda di peringkat IPTA, yang mana kekurangan kemasukan pelajar-pelajar untuk melanjutkan pengajian di peringkat diploma, khususnya daripada bidang kejuruteraan di politeknik lah. So apa kerjasama ataupun tindakan untuk mengatasi masalah ini, yang mana kami akan jangkakan 5 ke 10 tahun nanti di peringkat industri akan kekurangan juruteknik, yang mana kita akan risau kekurangan pekerja mahir. Itu soalan yang saya ingin ajukan. Sekian, terima kasih. Terima kasih di atas soalan dan cadangan dari pihak Politeknik Syed Sirajuddin. Bagi menjawab soalan ini, majlis memberi peluang kepada Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis untuk mengemukakan jawapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan Pengarah, tuan-tuan Nuwabi yang saya hormati, dan seterusnya, terima kasih yang bertanya. Yang pertama, ada beberapa variable yang perlu kita lihat sebelum saya fokus kepada jawapan secara langsung. Yang pertama, dalam konteks demografi penduduk negeri Perlis, dalam konteks jeda umurnya 6 sehingga 17 tahun. Untuk pengetahuan pihak Politeknik, berlaku kemerosotan bilangan murid daripada 50,000 kepada 40,000. Ini merupakan satu angka 10,000 kekurangan murid yang berada di ruang lingkup pendidikan kawalan Jabatan Pendidikan Perlis. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks asing, sebelum saya masuk ke akademik secara khususnya ataupun dunia akademia seperti pada yang ditanya sebentar tadi, yang keduanya ialah bila masuk ke sekolah menengah, kita ada elektif subjek yang mana kuasa otonominya kita berikan kepada pengetua untuk nak menentukan pilihan subjek. Ini juga kerangka yang menyebabkan berlakunya kekurangan. So kita patah balik kepada soalan tadi. Untuk pengetahuan, saya telah berbincang secara dua mata bersama dengan Dr. Rafi berkaitan dengan apa yang Perlis nak buat bila mana saya membentangkan kerangka kita dalam konteks nak meramaikan pelajar-pelajar masuk ke aliran STEM A. Dan ini juga saya telah pun maklumkan dalam secara langsung dalam TB PSS baru-baru ini. Dalam hal ini berlaku pengurangan secara khususnya berlaku pengurangan pelajar di tingkatan 4 dan tingkatan 5 dari tahun demi tahun mereka yang mengambil aliran Pure Science. Pure Science maksudnya STEM A yang mengambil mata pelajaran Maths, Fizik, Kimia, Biologi. Dan kita faham bahawa keempat-empat subjek yang saya sebutkan ini aras kesukarannya agak tinggi berbanding dengan subjek-subjek lain. Dalam masa yang sama, keadaan ini menyebabkan berlakunya satu ketakutan sedikit dalam kalangan murid untuk masuk ke aliran ini. Tapi dalam bagaimanapun selepas kita membuat dialog prestasi ataupun audit prestasi daripada prasekolah tingkatan 5 sehingga ke tingkatan 6. Tingkatan 6 sains sikit, tak ramai, hanya ada di sekolah menengah kebangsaan Syed Sirajuddin. Dan mereka ini juga lulusan STEM A yang masuk ke tingkatan 6 dan juga mereka ini memilih untuk duduk di aliran sains. Bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5, kita fokus pada tingkatan 5 sekarang ni, lulusan SPM inilah yang akan masuk ke politeknik, masuk ke matrikulasi, masuk ke asasi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, hierarki dari segi konteks proses pemilihan masuk ke tempat-tempat yang saya sebutkan ini, kita faham bahawa politeknik ialah melahirkan separa mahir. Maka pelajar-pelajar yang berada, yang paling ramai berada dalam STEM A ini, kita faham dan kita ketahui adalah sekolah-sekolah kawalan, iaitu Sekolah Sains Tunku Syed Putra, Sekolah Menengah Derma, Sekolah Menengah Tengku Luar Syahrin, Datuk Syekh, Agama Arab, Agama Perempuan.
So inilah ruang lingkup yang ramai pelajar-pelajar pada STMA dan mereka ini perform well. Maka bila perform well ini mereka akan menjurus masuk ke matrikulasi, akan terus masuk ke asasi. Dan kalau kita bandingkan perbandingan secara terus, pilihan untuk terus masuk tanpa open market dalam konteks proses pemilihan masuk ke universiti, maka mereka ini akan terus masuk ataupun memilih masuk ke asasi, sama ada asasi sains UM, asasi sains UIA dan sebagainya. Dan seterusnya, bila kita memperincikan proses pengambilan subjek masuk ke politeknik, kata kunci yang paling kita hadapi sekarang ini ataupun subjek yang kritikal sekarang ini ialah matematik. Untuk pengetahuan pihak yang bertanya, dalam SPMC baru ni kita hanya ada 27% lulus matematik. So dalam hal ini saya nak menyeru, terima kasih sebab membuka ruang soalan dan jawapan. Dalam hal ini, bila mana 27% lulus matematik sebagai salah satu core subjek yang perlu masuk ke matrikulasi selain daripada BM dan sejarah sebagai komposisi subjek daripada SPM untuk dapat sijil, untuk masuk ke politeknik mesti lulus matematik. Untuk masuk ke fakulti ataupun sekolah, saya tak pasti nama-nama pengajian tadi dalam konteks kalau universiti fakulti, sebab saya masuk universiti, saya tak masuk politeknik, saya tak tahu. Tetapi yang pastinya adalah mesti lulus matematik. So bila mana matematik moden hanya 27% lulus, ini bukan bercakap tentang distinction ataupun kepujian A+, A minus dan sebagainya. Lulus. Maka dengan ini saya nak minta, saya nak bagi tahu bahawa sebab itulah kita plot daripada prasekolah sampai ke tingkatan 5. Kita tahu bahawa problem sekarang ini kumulatifnya berlaku di tingkatan 5, iaitu penilaian ataupun assessment akhir ataupun appraisal akhir yang ada melalui pentaksiran ini, kita dapati bahawa kelompok terkandung kelemahan di situ. So hari ini saya nak minta tolong para GB, please make sure kalau kita nak pastikan berlakunya limpahan ataupun berlakunya tambahan kemasukan pelajar kita yang bersekolah di sekolah negeri Perlis atas nama 09 educators ini, pastikan cikgu-cikgu beri fokus utama seperti mana 20, 23, 24 nanti kita akan beri fokus kepada program matematik di peringkat sekolah rendah, dan kita nakkan kumulatif itu berkurangan. Kumulatif yang bagus okey, tapi kumulatif yang lemah ini kita nak kurangkan, dan saya yakin bahawa isu yang ditimbulkan oleh pihak politeknik dapat kita selesaikan. Tapi dalam jangka masa yang terdekat ini 27% tidak mencukupi untuk menampung keperluan masuk ke politeknik. Sebab itu saya minta sebelum ini saya dah bincang dengan SPMU tadi, Cikgu Syedi, promotion dia punya rantaian ataupun academic chain di dalam kalangan politeknik ialah mereka you all true kepada counselor di sekolah. Sekarang ini kita nakkan bila mana kluster ini true kepada pembelajaran, kita akan channelkan kepada pihak SPMU dan counselors utamanya ataupun guru bimbingan counselling. Kita akan bersama-sama membuat promotion, satu part. Yang kedua, seterusnya di SPMU juga ada aktiviti program peningkatan aktiviti apa-apa drone sebagainya yang banyak dibuat di sekolah, dan seterusnya ini sebagai katarsis utama untuk nak membolehkan pelajar-pelajar tadi mencuburi bidang sains STEM A, STEM B dan STEM C di peringkat tingkatan 4 dan tingkatan 5, dan akhirnya equalnya ialah dapat memenuhi keperluan yang ada di politeknik terutamanya. Dan kekurangan ini bukan hanya di politeknik, sebenarnya di asasi pun kurang, di matrik pun kurang, dan juga di politeknik. Terima kasih. InsyaAllah kita akan kerjasama. Terima kasih Cikgu Ayub bin Ahmad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran, di atas jawapan yang sungguh jitu itu tadi. Seterusnya, majlis memberi ruang kepada satu lagi soalan secara lisan untuk dikemukakan melalui mikrofon.
Bagi soalan-soalan yang telah dikemukakan melalui aplikasi Padlet, tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di bahagian skrin di hadapan. Jawapan akan terus dijawab oleh pemegang-pemegang kluster melalui aplikasi ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan, saya percaya di hadapan saya adalah barisan pengetua-pengetua dan guru-guru besar yang hebat dalam menerajui sekolah-sekolah di seluruh negeri Perlis. Mari kita tinggalkan dahulu aplikasi Padlet ini. Mari kita teruskan majlis dengan sesi kuisis. Majlis membuka ruang untuk soalan. Terima kasih kepada pengacara majlis. Yang berbahagia tuan pengarah, yang berhormat Esko Pendidikan, Timbalan Pengarah dan semua pengetua, guru besar dan para hadirin. Saya nak bertanya bagi pihak PIBKS. Saya tengok dalam plan strategik ini kita ada kluster 1 sampai kluster 6 memang terbaiklah tuan pengarah. Memang suatu yang kita ibu bapa sangat teruja lah dengan apa yang dirancangkan ini. Dan apabila kita bercakap tentang pendidikan, sudah pasti kita tak akan lari pada tiga komponen utama yang menjadi kita panggil sebagai pemegang taruhnya. Yang pertama sudah pastilah guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian kita ada juga pemegang taruhnya pelajar. Yang bila kita kata ada pelajar, sudah pasti pelajar tu datang daripada waris atau ibu bapanya. Cuma saya nampak dekat sini ni, kalaulah ada sedikit pertimbangan dari pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, supaya ada sedikit kita ada kebersamaan dari segi memperkasakan peranan ibu bapa dan juga waris ni dalam meningkatkan pencapaian kita dalam 6 kluster tersebut. Kerana saya rasa apa saja yang kita buat, akhirnya dia pulang balik ke rumah dan di sana ada satu lagi pemegang taruh yang sangat penting dalam menentukan hala tuju pendidikan. Kalau yang di rumah itu kita gagal untuk memperkasakannya, apa yang kita rancang mungkin setakat terbaik di peringkat di sekolah dan sebagainya, tapi sokongan yang dari pemegang taruh itu ibu bapa dan waris ini akan mencacatkan kita punya objektif kita. Jadi saya mohon jasa baik kepada tuan pengarah dan jawatankuasanya supaya mengambil kira juga peranan ibu bapa dalam kita memperkasakan peranan ibu bapa ni dalam membantu kecemerlangan pendidikan Negeri Perlis ni. Sekian, terima kasih. Terima kasih di atas cadangan yang amat bernas itu tadi. Majlis mempersilakan Cikgu Hamidi, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah, untuk memberikan respon kepada soalan itu tadi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam #09 Educators. Salam Go Above and Beyond 2023. Terima kasih pengacara majlis, tuan pengarah, YB Esko Pendidikan, rakan-rakan strategik, tuan-tuan pengetua, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Okey, saya terus merujuk kepada soalan yang dikemukakan oleh Dr. Jalil sebentar tadi untuk nak memperkasakan dia punya peranan ibu bapa. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebenarnya tonggak untuk menjadikan sekolah berkualiti, kalau tengok dalam kluster 3 tu, dia ada 3 tonggak untuk nak menjadikan sekolah berkualiti. Tonggak yang pertama ialah kepimpinan berkesan.
tonggak yang kedua ialah guru. Tonggak yang kedua guru, dia ada ayat dia. Kepimpinan yang berkesan, guru yang berkualiti, dan tonggak yang ketiga adalah penglibatan PIBG dan PIBK. Jadi 3 tonggak ini adalah menjadi asas untuk melahirkan sekolah berkualiti. Kalau kita menghuraikan satu persatu, tuan-tuan, dalam tonggak yang pertama, kepimpinan berkesan, saya mengambil ayat yang mudah sajalah. Leadership is an action, not a position. Maksud dia, dalam nak membentuk sebuah sekolah yang berkualiti itu, dia akan bergantung sepenuhnya kepada kepimpinan yang berkesan itu. Kepimpinan yang berkesan yang kita letakkan di sekolah, tuan-tuan, seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Pengarah sebentar tadi. Semua yang kita lantik menjadi pengetua dan guru besar ini ialah semua yang lulus MPQL. Bila lulus MPQL, tuan-tuan, kita menganggap tuan-tuan sudah berilmu untuk mentadbir sebuah sekolah dan untuk membangunkan kualiti sekolah tersebut. Itu dia punya yang perlu kita fahami bersama. Itu Tuan Pengarah kata tadi, sekarang ni bukan timbul isu pengetahuan kepimpinan, bukan timbul isu kemahiran kepimpinan. Tetapi sekarang ni yang timbul isu seperti mana yang diulaskan oleh Tuan Pengarah tadi, yang kita nak bangunkan PSO 2023 sehingga 2025 ini, ialah kita nak bangunkan attitude, kita nak bangunkan kebersamaan untuk kita nak membangunkan pendidikan di Perlis. Kemudian tonggak yang kedua, tuan-tuan, ialah kita nak bangunkan guru yang berkualiti. Jadi kalau kita melihat dalam konteks di sekolah, nak bangunkan guru berkualiti ini ialah dia berperanan daripada kepimpinan sekolah. Jadi kita di peringkat jabatan ini, kalau tuan-tuan tengok di kluster 3, bagaimana kita nak bangunkan kualiti guru dan kualiti kepimpinan itu, itulah sebenarnya tonggak yang menjadi asas kepada yang mana dalam sektor pendidikan ini, tuan-tuan mesti melihat bahawa akhirnya kita nak menjadikan pelajar yang baik dan cerdik, seperti mana yang menjadi tonggak pada KPPM kita pada ketika ini. Dan tonggak yang dibawa oleh KPPM kita ketika ini sebenarnya tidak ada perubahan pun dalam sistem pendidikan. Kerana kita dalam pendidikan, kita ada falsafah pendidikan, nak melahirkan insan yang seimbang dari segi jerinya, jasmaninya, emosinya dan kerohaniannya. Jadi kalau ini yang kita pegang, tuan-tuan, seperti mana yang Dr. Jalil kata tadi, bila kita perlu satu lagi tonggak yang akan menyokong sekolah, ialah penglibatan peranan PIBG, dan sekolah akan melahirkan satu inisiatif penglibatan ibu bapa, komuniti dan swasta. PIBG ini, tuan-tuan, mesti diwujudkan di semua sekolah kerajaan kerana dia tertakluk di dalam Akta Pendidikan di dalam Undang-Undang 550 itu. Tetapi penglibatan PIBK, ibu bapa, komuniti dan swasta itu adalah inisiatif yang dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan untuk nak bangun bersama. Dan apa yang disarankan oleh Dr. Jalil tadi, saya yakin kita akan laksanakan satu inisiatif. Kerana inisiatif ini sudah jadi BAU, business as usual. Dah menjadi tanggungjawab sekolah mewujudkan ataupun memperanankan PIBK dan PIBG itu untuk nak bangunkan sekolah berkualiti yang saya kata ada 3 tonggak tadi itu. Jadi Dr. Jalil tak perlu risau, saya rasa inisiatif ini menjadi inisiatif utama, dan malah kita ada KPI yang dah ditentukan oleh kementerian, dan KPI ini dah ditingkatkan daripada setahun ke setahun untuk kita mencapai. Jadi saya setuju dengan Dr. Jalil kata tadi. Cuma tuan-tuan kena faham bahawa PIBG ini tidak boleh bersatu. Itu tuan-tuan kena faham. Dalam akta menyebutkan bahawa PIBG sekolah tidak boleh bersatu. Kalau kita ada 104, dia tak boleh tubuh gabungan PIBG. Dia hanya boleh tubuh
gabungan PIBKS di peringkat negeri. Itu kita ada jawatankuasa PIBKS di peringkat negeri. Dia tidak ada jawatankuasa gabungan PIBG di peringkat negeri kerana salah dan bercanggah dengan di bawah Akta Pendidikan 550 itu. Jadi saya rasa dengan apa yang saya bagi, dia punya, tak tahulah Dr. Jalil menjawab tidak menjawab, tetapi inisiatif di dalam pelibatan ibu bapa dan swasta itu, komuniti dan swasta itu letak di bawah sektor saya. Sektor saya ni agak panas sikit lah, sektor operasi. Bila operasi ini berkaitan dengan guru, berkaitan dengan pengisian kepimpinan, berkaitan dengan penglibatan ibu bapa itu, dia kalau kita mengurus manusia ni, dia kena sabak banyak. Jadi kalau tak sabak, dia mulalah kiri, kanan, depan, belakang dia akan main. Macam-macam dia akan mengatur untuk kepentingan diri dia. Tetapi kita di Jabatan Pendidikan, kita melihat kepada semua dia punya kepentingan seperti mana yang Tuan Pengarah sebut tadi. Kita nak bangunkan pendidikan negeri Perlis ini seperti mana yang Tuan Pengarah kata pasukan dia punya bola sepak. Walau apa benda yang kita buat, walau apa program yang kita laksanakan, akhirnya ada sesuatu juga orang akan melihat di sana. Jadi kalau kita sedikit program, tapi kalau di akhirnya kita berjaya mencapai yang terbaik, orang tak pandang kita buat banyak program. Itu dia punya apa yang dibentangkan 13 pendekatan yang pengarah sebutkan tadi dalam PSO kita bermula 2023 hingga 2025 ini. Kita akan guna pendekatan itu untuk kita sama-sama bangunkan. Untuk nak berjaya dalam pendidikan, tuan-tuan, saya tidak boleh buat seorang. Cikgu Ayub tak boleh buat seorang, Cikgu Rosyaidi tak boleh buat seorang, Ustaz Sabri tak boleh buat seorang, Puan Syarifah Emma tak boleh buat seorang. Maka kita kena buat bersama. Kita kena melihat tindakan bersama. Kita kena melihat apa yang kita nak sasar tu untuk kita capai secara bersama. Jadi saya rasa itu saja yang saya menjawab. Dan kalau saya teruslah menjawab kepada soalan yang kluster 3 tu yang dikemuka dalam Padlet ini, jadi saya rasa saya dah menjawab. Dia punya mudah je. Leadership is an action, not a position. Jadi kalau tuan-tuan boleh mentafsirkan dia punya ayat itu, maka saya rasa soalan yang dikemukakan di bawah kluster saya ini dah terjawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Hamidi bin Mat Saad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah, di atas jawapan yang sungguh mantap dan membakar semangat kebersamaan itu tadi. Hadirin hadirat sekalian, mari kita teruskan majlis dengan sesi kuisis. Sesi ini bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan lagi kefahaman tuan-tuan dan puan-puan, terutama barisan pengetua dan guru-guru besar, tentang isi kandungan Pelan Strategik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis 2023-2025, di samping menormalisasikan pendigitalan dalam sistem pendidikan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jika anda dapat lihat di skrin hadapan, terdapat satu kod QR yang baharu. Kod QR ini akan menyambungkan tuan-tuan dan puan-puan kepada pautan soalan di laman web Quizizz. Caranya hanya mudah. Sila scan kod QR ini. Seterusnya, sila masukkan nama pendek tuan-tuan dan puan-puan beserta dengan nama sekolah dan sila bersedia. Kuis akan dimulakan dalam masa 3 minit. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat sekalian,
3 penjawab soalan yang paling tepat dan terpantas bakal menerima hadiah penghargaan khas daripada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perlis demi menghargai komitmen tuan-tuan dan puan-puan untuk mendalami intipati Pelan Strategik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis 2023-2025. Jangan lepaskan peluang ini untuk mendapatkan hadiah istimewa daripada pihak Jabatan Pendidikan. Kita dapat lihat di dalam ruang menunggu quizzes telah terdapat 63 peserta buat masa sekarang. Kita mengharapkan penyertaan tertinggi agar kita sama-sama dapat bersaing untuk mendapatkan hadiah khas di samping mempamerkan kefahaman terhadap pelan strategik pada hari ini. Adakah kita dapat mencapai 100 penyertaan di dalam kuis ini? Mari kita sama-sama tunggu. Nampaknya barisan pengetua dan guru besar di hadapan saya amat celik IT dan telah biasa dengan aplikasi ini. Tahniah diucapkan. Majlis memberi ruang selama 1 minit lagi. Nampaknya kita telah hampir mencapai 100 penyertaan. Buat masa sekarang terdapat 97 penyertaan. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan di hadapan saya. Amat hebat sekali ya. Baik, mari kita sama-sama bersaing secara sihat dalam kuis yang telah disediakan. Bagi yang belum dapat menyertai, jangan risau. Saya percaya anda juga mempunyai kefahaman yang lebih. Namun kekangan masa memaksa kita untuk memulakan kuis ini. Mari kita mulakan. Mari kita lihat siapakah yang berada di tempat pertama buat masa sekarang. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, markah diberi di atas jawapan yang tepat dan paling pantas. Mari kita lihat daya upaya berdaya saing tuan-tuan dan puan-puan. Baik, bagi yang telah menjawab, tersalah menjawab soalan, jangan putus asa. Masa masih belum tamat. Teruskan perjuangan tuan-tuan dan puan-puan. Masih kekal di tempat pertama. Adakah akan dicabar oleh peserta-peserta lain? Nampaknya tempat kedua telah dirampas oleh pemain yang baru ya. Dia di skrin dapat kita lihat. Jangan putus asa tuan-tuan dan puan-puan. Teruskan hingga ke titisan darah yang terakhir. Mana tahu hari ini ada hari bertuah tuan-tuan dan puan-puan. Nampaknya tempat pertama telah dirampas oleh pemain yang baru.
Begitu juga tempat kedua. Jangan risau jika tuan-tuan dan puan-puan tidak berjaya mendapat tempat pertama hingga ketiga pada hari ini. Penyertaan tuan-tuan dan puan-puan dalam mencuba bermain di dalam kuisis ini amat membanggakan dan amat kami hargai bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Masih lagi berlangsung. Dan kuisis akan berakhir dalam bilangan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Okey, mari kita lihat di skrin hadapan siapakah pemenang tempat ketiga, kedua dan pertama bagi kuisis pada hari ini. Wah, nama begitu unik ya, nama-nama tuan-tuan dan puan-puan. Siapakah dia hari yang ini? Tempat ketiga dimenangi oleh Ta. Siapakah Ta? Dan tempat kedua jatuh kepada Puan atau Tuan Mushroom. Dan tempat pertama, maaf saya tidak dapat lihat dengan jelas ya di situ. Puan SSS atau Tuan SSS. Sangat glamour nama tuan-tuan dan puan-puan. Belum ada di Jabatan Pendaftaran Negara. Mungkin bakal. Baik majlis, dengan segala hormatnya menjemput Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis diiringi oleh barisan timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis untuk menyampaikan hadiah kepada 3 orang pemenang bertuah kita pada hari ini. Majlis mempersilakan. Kita bakal lihat ya siapakah SSS, Mushroom dan Ta ini. Jangan malu, jangan segan. Saya amat suka nama-nama yang glamour ini. Sangat moden. Seterusnya, dipersilakan pemenang tempat ketiga iaitu Tuan atau Puan Ta. Mari kita lihat siapakah dia. Dipersilakan. Jangan malu, jangan malu. Nama glamour itu patut dibanggakan ya. Amat sedap sekali nama Ta. Itu dia Puan Ta kita. Tahniah diucapkan. Tahniah Puan Ta kerana menunjukkan fokus yang tinggi terhadap seluruh soalan dan mempamerkan kefahaman yang tinggi juga tentang pelan strategik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis 2023-2025. Tahniah diucapkan. Nama penuh Puan Ta adalah Nur Haniza. Seterusnya, majlis mempersilakan pemenang kuisis tempat kedua iaitu Tuan atau Puan Mushroom. Dipersilakan Mushroom. Oh, itu dia. Baik, tahniah diucapkan kepada Puan Mushroom kita. Berikan tepukan.
Tahniah, nama sebenar Puan Marsuziana. Di atas fokus yang tinggi semasa menjawab soalan. Tahniah. Tempat pertama, majlis mempersilakan pemenang tempat pertama. Semua orang ingin tahu ni siapakah tak? Adakah Rosita? Maaf. Ampunkan saya. SSS, adakah Sharifah, Syahirah ataupun Saiful dan Sufyan? Dengan ini majlis mempersilakan pemenang tempat pertama, SSS. Dipersilakan. Baik, dipersilakan Puan SSS untuk tampil ke pentas. Tahniah sekali lagi. Bukan senang bukan senang untuk mendapat tempat pertama. Berfikir secara pantas. Tahniah diucapkan kepada Puan Badariah. Seterusnya, tahniah kepada 3 penjawab soalan yang terbaik itu tadi. Ternyata sekolah-sekolah di negeri Perlis ini mempunyai barisan pengetua-pengetua dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis mempunyai kaki tangan yang amat celik IT dan selari dengan arus pemodenan semasa. Beri tepukan gemuruh kepada diri masing-masing. Tahniah diucapkan. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tidak bernasib baik untuk naik ke pentas pada hari ini, kami mohon jangan berkecil hati. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan juga mempunyai kefahaman yang tinggi dan menyokong kandungan pelan strategik kita pada hari ini. Besar harapan kami, realisasikanlah kefahaman tuan-tuan dan puan-puan di peringkat sekolah masing-masing agar kita dapat sama-sama go above and beyond 2023 bagi mencapai matlamat kecemerlangan anak-anak didik kita. Diminta Tuan Pengarah dan Barisan Timbalan untuk kekal berada di atas pentas bagi acara seterusnya. Bagi melengkapkan agenda majlis, dipersilakan dengan segala hormatnya, Yang Berhormat Tuan Muhammad Azmir bin Azizan, Exco Pendidikan Negeri Perlis, untuk bersama-sama berada di atas pentas bagi menyampaikan sijil penghargaan. Majlis mempersilakan. Majlis diteruskan lagi dengan penyerahan sijil penghargaan. Dengan segala hormatnya, dijemput Inspektor Azhar bin Mohtar, Pegawai Latihan Pusat Latihan Pegawai Penjara Pusat Koreksional Perlis, untuk menerima sijil penghargaan di atas sokongan dan keizinan untuk kita sama-sama menggunakan premis yang indah lagi selesa ini pada hari ini. Ribuan terima kasih diucapkan. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Perlis yang telah bersama-sama sejak hari pertama menyumbang idea, tenaga, masa dan wang ringgit dalam menyiapkan reka bentuk buku naskah pelan perancangan strategik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis 2023-2025. Dipersilakan Encik Muhammad Ghazali bin Yusof. Terima kasih kerana sokongan dan pengorbanan dalam membantu kami menyiapkan naskah ini.
Seterusnya, majlis mempersilakan Encik Nur Halis bin Abdul Kasim dan akhir sekali majlis menjemput Technician Encik Faiz Hazizi bin Muhammad Fazil untuk tampil ke pentas. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, mereka ini tidak tidur bermalam-malam membantu kami menyiapkan reka bentuk yang sangat kreatif bagi pelan strategik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis 2023-2025. Sekali lagi, majlis menjemput dengan segala hormatnya Inspektor Ezhar bin Mohtar, Pegawai Latihan Pusat Latihan Pegawai Penjara Pusat Koreksional Perlis untuk menerima sijil penghargaan. Dipersilakan. Majlis sekali lagi ingin memberikan ribuan penghargaan di atas sokongan dan keizinan untuk kami menggunakan premis yang indah lagi selesa buat kita semua pada hari ini. Ribuan terima kasih diucapkan. Seterusnya, majlis juga mempersilakan Yang Berhormat Tuan Muhammad Azmir bin Azizan, Exco Pendidikan Negeri Perlis untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis di atas kejayaan memimpin dan menyiapkan naskah pelan strategik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis 2023-2025. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Kini tibalah masa atau acara kemuncak yang ditunggu-tunggu, iaitu gimmick penyerahan buku pelan perancangan strategik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis 2023-2025 yang dibawa khas oleh sebuah robot yang diberi nama Tok Bandar. Dipersilakan. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, robot ini didatangkan khas dari Sekolah Kebangsaan Titi Tok Bandar. Penciptaan robot ini dipimpin oleh seorang guru yang amat kreatif dan komited, iaitu Cikgu Muhammad Amirul Alif bin Hashim. Robot ini sedang dikawal oleh dua orang murid tahun 4 dan tahun 5, iaitu adik Ismah dan adik Erina. Pasukan robotik ini juga telah berjaya melayakkan diri dan mendapat tempat top 20 dalam pertandingan Arbitex Petronas Challenge peringkat antarabangsa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Cikgu Jafri bin Osman, Pengerusi Persatuan Majlis Guru Besar Malaysia, Cawangan Perlis, merangkap Guru Besar Sekolah Kebangsaan Putra. Dipersilakan. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Cikgu Ghazali bin Ahmad, Naib Yang Dipertua Majlis Pengetua Sekolah Malaysia, merangkap Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Said Alwi. Majlis mempersilakan.
tepukan gemuruh. Dijemput semua tetamu kehormat untuk berada di atas pentas bagi sesi fotografi. Terima kasih kepada Sekolah Kebangsaan Titi Tok Bandar. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kita telah sampai di penghujung acara. Saya bagi pihak urus setia Majlis Town Hall Plan Strategik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis 2023-2025 merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kehormat dan para hadirin yang sudi meluangkan masa bersama-sama memeriahkan majlis pada hari ini. Jutaan terima kasih juga kepada semua sektor-sektor di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis yang telah bekerjasama dan bergerak sebagai satu keluarga. Dari mana asalnya usah diusul, molek budinya menambat hati. 2-3 bicara tersalah tersasul, jangan disimpan di dalam hati. Pihak majlis menyusun 10 jari memohon maaf kepada seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan di atas sebarang kekurangan pihak kami sepanjang majlis berlangsung. Besar hasrat kami agar majlis ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutama dalam menerajui kepimpinan di sekolah-sekolah seluruh negeri Perlis. Seterusnya dijemput yang berusaha Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis bersama barisan Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis untuk mengiringi Yang Berhormat Tuan Muhammad Azmir bin Azizan, Exco Pendidikan Negeri Perlis, serta tetamu jemputan untuk menikmati sedikit hidangan yang telah disediakan. Majlis mempersilakan. Sebelum hadirin hadirat melangkah pulang, para hadirin hadirat juga dijemput untuk mengambil makanan yang telah disediakan di bahagian luar dewan. Sekian sahaja dari saya, Dia Liana binti Yuzaidi, mewakili seluruh Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan dalam Majlis Town Hall Perancangan Strategik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis 2023-2025. Salam hormat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.